isu ini. Peluang boleh ni nak sokong yang ni. Okey, saya bagi laluan kepada. Terima kasih kepada Yang Berhormat Keluang. Terima kasih Tuan Speaker. Yang Berhormat Keluang, saya ada membaca ulasan seorang wartawan kanan juga. Dia mengatakan dalam isu Al Jazeera ini, Al Jazeera telah memberi peluang untuk kerajaan memberikan version dia. Dia kata dalam istilah kewatanan right to reply. Tapi kerajaan tidak menggunakan hak itu, sebaliknya menggunakan segala yang ada dalam kuasa mereka untuk kata orang menekan Al Jazeera. Adakah ini satu tindakan yang wajar atau tidak? Saya minta masukkan soalan dan ucapan Sepang ke dalam ucapan saya juga. Saya setuju sepenuhnya. Seharusnya Kerajaan Perikatan Nasional menggunakan ruang yang diberikan oleh Al Jazeera untuk menjelaskan isu tersebut. Malangnya mereka tidak menggunakannya. Yang beramal di Mahkamah Syariah pula. Sik boleh sikit je. Nak sokong Mahkamah Syariah boleh? Boleh ya? Terima kasih. Sik, oleh kerana Sik bercakap tentang Mahkamah Syariah, sekarang ni Sik pun parti Sik dah dapat kerajaan. Adakah bercadang untuk bawa orang RU355 di Parlimen ini? Sekian, terima kasih. Dan saya nak bertanya balik, kalau kerajaan bawa, adakah Sepang akan bersetuju? Implikasi daripada persepsi yang telah disebarkan. Saya kira cukup. Boleh, Pak Mas. Pak Speaker. Shah Alam, saya kira cukup dah. Pak Mas, boleh? Boleh ya. Tak pernah lagi saya, tak pernah lagi. Ini semua pemimpin senior tak guna kalau tuan-tuan. Boleh lah. Okey, terima kasih. Boleh ya? Okey, terima kasih kepada Pak Mas. Bang, seminit je. Okey, tak apa. Pak Mas, terima kasih. Pak Mas memangkan isu 90 juta. Saya pun bersetuju dengan Pak Mas. Nampak nada ni lebih rasional hari inilah. Jadi saya nak tanya, kalau betul PAS difitnah, kenapakah semasa Saman di England tu ditarik balik kes itu? Kenapa? Kalau betul kita benar, kita lawan sampai kita dah terakhir baru betul. Oh, nama jihad. Apa pandangan? Lepas tu kena bayar pula ni, kena bayar 1.4 juta. Lepas saya buat report dah macam-macam. Kenapa tarik balik? Kes ni kan kuat kan? UMNO suruh ke? Soal tarik balik itu bukan menandakan PAS mengaku bersalah. Tidak. Ia tidak semestinya kita mengaku bersalah. Dia ada yurannya, dia ada legal fee yang terpaksa kita tanggung dan sebagainya. Kita jangan dengan Taman Lawawal lah. Tanya kepada tadi YB Pasir Mas dia cakap pasal seseorang tidak boleh dibuktikan bersalah kecuali seorang dianggap tidak bersalah kecuali dibuktikan bersalah. Ini panggil presumption innocent Saya tahu dalam Islam mereka kata al-aslu bara'atuz zimah. Ni kita dah tahu semua. Tapi adakah Pasir Mas sedar kalau kita belajar undang-undang itu presumption itu dalam kes jenayah hanya, kes civil tak macam itu. Yang kes di England tu kes melibatkan kes civil, saman civil, bukan jenayah. So kalau pergi mahkamah you hujah presumption innocent, awal-awal lagi dah kalah. Jadi apa pandangan? Sikit je Pasir Mas, 15 saat. Saya minta kat speaker tambah 1-2 minit. Tak, saya bercakap soal prinsip pandangan masyarakat terhadap PAS. Menghukum kami telah menerima 90 juta. Bukan soal kes tersebut. Bukan soal kes itu. Kes itu mempunyai prosedur yang tersendiri yang sudah pasti dapat ditangani oleh pihak-pihak yang berkewajipan. Tapi dari isu pandangan masyarakat terhadap PAS, macam mana kita telah difitnah dan diberikan persepsi menerima dana tersebut, itu isunya. Dan kalau nak kira sudut persepsi, kami juga boleh menyatakan persepsinya sama. Mereka yang dituduh, ditangkap, disiasat oleh SPRM, semuanya sebab tak ikut pesan Tok Guru Nik Aziz. Terima kasih Pak Speaker. Terima kasih kepada sahabat saya daripada Padang Lengas. Bagi saya memang ucapan yang baiklah. Saya tadi YB kata memang saya setuju di peringkat state memang ada presiden Cuba YB pun bekas peguam, kadang-kadang kita ada bad presiden, kita ada good presiden. Itu yang pertama. Yang keduanya, yang berhormat, setuju tak kalau saya katakan, sementara kita nak fikir akan datang, sementara ni, kita maintain status quo-nya ialah kekalkan kerajaan PH yang masih dapat rakyat dulu. Mana sekarang ni give up lah, mengakulah kamu salah. Boleh tak? Terima kasih. Padang Lengas, sikit. Padang Lengas, sikit. Cadangan ialah kalau sekiranya perkara ini masih menjadi pertikaian, dan peluang telah pun diberi kepada PH untuk mentadbir negara selama 5 penggal, tapi implosion ini masalah PH sendiri, bukan masalah kita.
kita dalam UMNO, BN, UMNO lah khususnya parti saya, telah menyatakan dengan jelas iaitu bahawa kita akan kekal sebagai pembangkang sehingga PRU 15. We are prepared. Saya punya presiden kat depan ni ada, dia yang telah menyatakan, mengisytiharkan di dalam Perhimpunan Agung UMNO 2018 bagi tahu iaitu bahawa kita punya hala tuju ialah kita akan menjadi pembangkang selama penggal ini. Minta sebelum lain Terima kasih. Buat ini isu yang menarik. Terima kasih kepada Hang Tuah Jaya. Hang Tuah Jaya, saya nak tanya sikit lah. Pertamanya, saya nak mengucapkan tahniah jugalah kepada YB Pekan ni, sebab kalau ikut kami sebagai peguam, kami menjangkakan semalam dia mungkin bermalam di Sungai Buloh. Kerana pada dasarnya, saya rasa YB pun sedar bahawa apabila dikenakan bayaran denda ni, biasanya tidak ada stay of execution, tidak ada penangguhan hukuman. Tapi semalam nampaknya dia berjaya dapat menangguhkan hukuman dari segi bayaran denda itu. Jadi saya mengucapkan tahniah lah. Yang keduanya, saya nak tanya dengan YB. Saya lihat dalam video-video yang penyokong-penyokong dia, saya bersimpati lah. Mereka mengatakan YB Pekan ni orang baik, kan, tak sepatut bersalah. Saya rasa YB Hang Tuah Jaya ni seorang yang kaki membaca juga. Ada satu buku yang ditulis oleh bekas DA New York yang dipecat oleh Donald Trump, nama dia Preet Bharara. Dia mengatakan dalam satu bab dalam buku dia mengatakan bahawa dia pernah menghadapi sebuah kes di mana kawan dia menyatakan bahawa jiran dia mempunyai seorang anak yang baik, tapi dia dapati membunuh ibu bapa dia. Jadi setuju tak dengan saya, apabila orang tu nampak baik, tak semestinya dia tak buat benda jahat? Setuju tak? Terima kasih Sepang. Sila Hang Tuah Jaya. Ya, terima kasih Sepang di atas kritikan ataupun sindiran yang begitu tajam. Saya jadikan sebahagian daripada ucapan saya. Yang lebih penting, yang berhormat Timbalan Bertua, oleh kerana Perdana Menteri di sini, saya nak minta yang berhormat Perdana Menteri ambil perhatian. Now, sekarang ini Perdana Menteri, bekas Perdana Menteri dah kena. Yang belum kena lagi ini Jolo. Sampai hari ini, inilah Tok Dalang nombor wahid yang belum lagi kerajaan tangkap ataupun bekerjasama dengan mana-mana badan dunia yang telah mengkhianati negara ini dengan merompak hasil kekayaan negara dan juga rakyat. Jadi oleh kerana yang Perdana Menteri... Okey, terima kasih sekarang. Terima kasih sekarang. Baik atas sekarang. Terima kasih. Sekarang ada dua soalan. Satu je yang saya tanya yang berhormat, ni betul mencelah. Nanti kalau jawab pun jawab betul-betul lah, jangan jawab menyeweng. Taklah, ini ingatkan kawan-kawan. Pertamanya nak tanya dengan yang berhormat tentang yang berhormat kata, Tuan Berhormat ada tak baca kenyataan daripada Langkawi mengenai kenapa dia letak jawatan? Itu pertama. Yang keduanya, yang berhormat kata cara kerajaan Pakatan Nasional ni, PN ni, mengatasi masalah COVID ni agak hebatlah. Adakah termasuk yang hebat itu contohnya cadangan kita supaya Doraemon, lepas tu ada seorang menteri kesihatan telefon kata 260 negara dekat dunia ini yang fakta salah. Adakah itu termasuk dalam definisi hebat? Siapa Doraemon tu? Doraemon siapa? Terima kasih Sepang. Isu yang kedua itu jangan Sepang. Terima kasih sahabat saya YB Puchong. Satu persoalan yang menarik yang beliau bangkitkan. Cuma soalan saya pendek je lah. Tadi yang berhormat membangkitkan isu ada rakyat biasa yang kena hukuman 15 bulan penjara kerana mencuri petai. Adakah YB sedar bahawa mencuri petai ini satu kesalahan serius dalam negara kita kerana ia berbau busuk? Jadi sebab itulah mahkamah mendapati bahawa ia satu kesalahan serius. Sebab itulah dalam kerajaan PH dulu mungkin kesalahan lain adalah kesalahan serius, tapi dalam kerajaan sekarang ni mencuri petai adalah satu kesalahan serius. Apa pandangan Yang Berhormat? Sila Yang Berhormat Puchong. Terima kasih sahabat saya daripada Sepang. Kalau satu kesalahan curi petai boleh membawa kepada satu pemenjaraan untuk 15 bulan, maka dalam keadaan kes yang saya sebut tadi, Tuan Speaker, cukup jelas bahawa hukuman yang seharusnya dikenakan hukuman yang lebih besar kerana ia ini melibatkan jumlah yang cukup besar.
Satu jumlah yang tidak pernah kita dengar dalam negara ini. Dalam satu kes peribadi, beratusan juta sampai tahap berbilion-bilion. Bukan menyokong pengkhianat dan menghasilkan kerajaan yang lemah dan tidak dihormati. Saya beri sepang pasal saya ambil petikan tulisan Imam Ibn Taymiyah daripada Salam. Terima kasih pada Syekh Alam. Syekh Alam, saya nak tanyalah Syekh Alam, Syekh Alam ni tak patutlah ambil kanan. Bila ambil kanan ni, boleh dapat GLC, dapat duta khas, dapat di menteri. Okeylah tu, apa Syekh Alam nak marah-marah ni? Terima kasih. Baik, terima kasih YB Sepang. Saya ingat soalan itu semua tahu jawapannya. Perjuangan kita bukan untuk itu, tetapi perjuangan kita ialah untuk mewujudkan sebuah negara yang aman, yang maju, yang bersatu padu, di mana perkauman ditolak dan kezaliman dilihat jijik dan tidak ada tempat. Saya nak jawab juga yang kita cuba kaitkan dengan agenda politik semasa-masa. Semata-mata. Lebih pulai boleh ya? Lebih pulai? Ya. Daripada Sepang. Terima kasih. Terima kasih Tuan Speaker. Terima kasih YB Pulai. YB Pulai, saya ingin minta penjelasan. Saya ingin memetik di sini satu komentar yang diberi pada hari Ahad 12/5/2019 oleh Akhbar Berita Harian. Pengarang dia Zainuddin Issa. Tajuk komentar dia, penubuhan IPCMC serlah integriti PDRM. Apa yang dia tulis? Saya bacakan. IPCMC adalah antara 125 syur yang diputuskan oleh Suruhanjaya Integriti Agensi Penguatkuasaan EAIC yang ditubuhkan pada Februari 2004. Masa tu yang memerintah kerajaan yang ada arau lah. Susulan kebimbangan orang awam terhadap peningkatan kes kematian mangsa dalam tahanan, dakwaan kekejaman polis serta salah guna kuasa. Namun idea hanya tinggal idea sehinggalah Kerajaan Pakatan Harapan mengutarakan janji manifestonya untuk memastikan IPCMC menjadi kenyataan. Badan bebas polis adalah dikatakan tidak digemari dalam pasukan keselamatan. Itu dikatakan lah. Jadi yang bermaksud bahawa sebenarnya IPCMC ni hanya selepas Kerajaan Pakatan Harapan mental baru dapat direalisasikan. Sedangkan cadangan itu telah bermula daripada zaman Kerajaan Barisan Nasional yang ramai ahli parlimen di sebelah sana menggotai Kerajaan Barisan Nasional sebelum itu. Sekian, terima kasih. Ya, Datuk Speaker, sebab itu ramai antara kita yang menyatakan sama ada kita berpengalaman berdiri di sebelah sini seperti yang Sebang sebut, ataupun kita kembali berdiri di sebelah sana. Banyak polisi-polisi yang baik harus kita teruskan. Yang tidak baik jangan kita teruskan. Jadi saya rasa itu penting ya untuk kita